Selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Nan. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu terdiri daripada Puan Masnizan, Puan Ika, Encik Zahin, Encik Nandeswaran dan saya sendiri, Melvin Anak Tafi, nombor matrik 275033. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan penugasan kami. Okey, bagi yang pertama ialah pengenalan. Komunikasi merupakan proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang individu kepada individu lain. Komunikasi ini kita boleh gunakan setiap hari untuk kehidupan seharian kita. Selain itu, melalui komunikasi kita boleh berunding dan berurusan dengan orang lain. Melalui perundingan boleh berlaku dalam pelbagai situasi seperti perbezaan pendapat, penyelesaian kepada sesuatu masalah dan sebagainya bagi mencapai matlamat dan persetujuan. Selain itu, perundingan boleh didefinisikan sebagai proses manusia melakukan perbincangan atau perundingan melalui kaedah tawar-menawar. Seterusnya, tindakan yang dilakukan ketika perundingan. Yang pertama ialah kita perlu mempersiapkan diri kita dengan kemahiran komunikasi yang tinggi. Apabila kita mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi, ia bermaksud kita memberi satu maklumat kepada individu lain, pihak lain tu boleh menerima apa yang kita sampaikan. Itu adalah satu komunikasi yang baiklah. Seterusnya, kemahiran berkomunikasi membolehkan untuk berinteraksi antara satu sama lain untuk berhubung kerana ianya mempunyai nadi utama untuk mencapai objektif organisasi. Selain itu, perundingan merupakan satu aspek penting dalam sesebuah pengurusan bagi mencapai matlamat dan objektif organisasi. Tindakan yang dilakukan ketika berunding ialah kita perlu memikirkan isu dan konflik yang menjadi penghalang di dalam perundingan. Dalam sesebuah perundingan akan wujud beberapa isu dan konflik yang menjadi halangan kepada kaedah perundingan tersebut. Misalnya, isu dan konflik yang berlaku antara individu dengan individu yang lain, seperti dengan pihak yang dirunding. Oleh itu, sebagai seorang wakil perunding, kita juga tidak akan terlepas daripada halangan. Isu yang paling kerap berlaku dalam sesebuah perundingan adalah perbezaan status dan pendapat. Sesebuah sesi perundingan tidak akan terlepas daripada perbezaan pendapat oleh pihak lain, termasuklah pihak pengurus organisasi itu sendiri. Apabila kaki tangan mengemukakan pendapat, akan terdapat satu pihak yang menjadi penghalang kepada semua pendapat tersebut. Perbezaan status juga mungkin menjadi penghalang kepada setiap kaki tangan untuk melakukan perundingan di peringkat awal kerana mereka sedar akan jawatan yang disandang dalam sebuah organisasi dan hal ini menyebabkan mereka lebih untuk berdiam diri daripada melakukan perundingan bersama. Begitu juga sebaliknya, jika kita melakukan perundingan dengan pihak dari luar negara yang mempunyai berlainan fahaman dan ideologi, jika dibandingkan dengan negara kita, maka wujudnya kesukaran tersebut. Yang kedua iaitu kita kurangnya saluran komunikasi. Apabila sesebuah perundingan kekurangan saluran komunikasi, ini secara tidak langsung akan memberikan kesan kepada sesebuah perundingan yang dilakukan. Contohnya seperti wakil perundingan tersebut yang tidak mahir dalam komunikasi dan melakukan perundingan, maka perundingan yang tidak mahir ini akan menggagalkan perundingan kerana tujuan utama perundingan adalah untuk menyampaikan dengan jelas, malah akan menyebabkan pihak lain sukar untuk memahami hujah yang diberikan. Apabila seseorang wakil perunding kurang terdedah dan kurang maklumat mengenai saluran komunikasi yang ada, ini secara tidak langsung akan gagal menggunakan saluran komunikasi yang sesuai semasa perundingan itu dilakukan. Seterusnya, kita perlu memahami budaya lain. Budaya ialah sebagai satu kemajuan dalam pemikiran, akal, cara kelakuan dan sebagainya. Malah, budaya juga boleh ditakrifkan sebagai salah satu cara hidup yang telah dipraktikkan oleh sesebuah kumpulan masyarakat tertentu dalam aspek sosial, susunan ekonomi, agama, politik, adat resam dan termasuklah nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.
Sebelum melakukan perundingan sebagai wakil perunding, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai latar belakang pihak yang bakal dirunding untuk memudahkan proses perundingan itu berlangsung. Budaya yang mereka amalkan ini akan menjadi lambang kepada latar belakang dan identiti sesebuah kelompok masyarakat. Segala jenis perlakuan dan amalan seharian yang telah mereka terima akan menjelaskan bagaimanakah budaya mereka, dan ini akan menjadikannya ciri-ciri kepada budaya. Oleh itu, saya sebagai wakil perunding, pelbagai perkara yang perlu kita kaji sebelum menjalankan perundingan supaya sesi perundingan mencapai kata sepakat dari dua belah pihak dan berjaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Hasni, bernometri 275138. Hari ini saya akan membincangkan mengenai komunikasi lisan dan juga komunikasi bukan lisan. Jika kita mempelajari ilmu dan budaya-budaya dari pelbagai negara, ianya akan memberi kita satu ilmu yang baru. Walaupun perbezaan budaya agak jelas dan ketara dalam setiap komunikasi itu, namun keunikan-keunikan inilah mempunyai identiti dan kualitinya yang tersendiri. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang sering kita gunakan dengan menggunakan dialog-dialog yang penuh sopan dan saling menghormati antara satu sama lain. Contohnya apabila kita berkomunikasi dengan golongan yang lebih berusia daripada kita. Dan itu saja, komunikasi bukan lisan juga merupakan satu elemen yang penting kerana ia merupakan satu cabang komunikasi secara interpersonal. Dan untuk menyampaikan sesuatu mesej dalam nilai dalam budaya. Hal ini adalah kerana budaya itu juga memainkan peranan yang penting dan untuk dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat apabila mereka berkomunikasi. Kesimpulannya, jika kita sering mempelajari ilmu-ilmu budaya yang dimiliki oleh negara luar, ianya pastinya akan memberi satu cabang ilmu yang baru kepada kita kerana kita akan memahami budaya serta komunikasi yang dipraktikkan dalam masyarakat mereka. Walau bagaimanapun, disebabkan terdapat pelbagai arus globalisasi kini, kebanyakan budaya mereka ini akan tenggelam dalam budaya mereka sendiri kerana ianya akan mempengaruhi corak pemikiran atau tingkah laku dalam masyarakat mereka itu sendiri. Selamat petang dan salam sejahtera. Saya 275872, Nandeswaran anak lelaki Gunasegran, akan menjelaskan sedikit sebanyak tentang soalan 2A, iaitu mempersiapkan diri kita dengan kemahiran yang tinggi. Persoalannya, kenapa seseorang itu perlu mempersiapkan diri dengan kemahiran yang tinggi dalam proses komunikasi perundingan? Apabila dikatakan sebagai proses komunikasi, ia akan berlaku di antara dua pihak, di mana seorang akan menjadi penghantar dan seorang lagi akan menjadi penerima. Proses ini kebiasaannya akan berjaya apabila pihak penerima memahami ataupun menerima maksud yang cuba kita sampaikan sepenuhnya. Oleh yang demikian, seseorang yang cuba menghantar maklumat ataupun mesej kepada pihak lain perlu bersiap siaga daripada segi fizikal dan mental. Gerak-geri badan ataupun lebih dikenali sebagai body language juga memainkan peranan yang tinggi dalam proses komunikasi perundingan ini. Hal ini disebabkan keyakinan diri kita untuk menjawab semula soalan yang diajukan kepada kita akan dititikberatkan sebagai jawapan yang tepat ataupun benar. Perkara ini juga menunjukkan tentang pendirian yang kukuh oleh diri kita dalam menjawab soalan yang diajukan. Dengan mempersiapkan diri kita dengan kemahiran yang tinggi, kita juga mencerminkan kematangan diri dan juga kredibiliti yang ada dalam diri kita. Jika kita telah menguasai proses pertuturan ataupun penyampaian maklumat, kita boleh menjadi seorang yang dipercayai dan juga tonggak utama kepada organisasi. Hal ini disebabkan kita mempunyai kredibiliti untuk menjayakan visi dan misi sesebuah organisasi. Sebagai kesimpulan, kemahiran yang tinggi dalam proses pertuturan akan memberi keyakinan kepada diri sendiri dan juga pihak lain untuk melengkapkan proses komunikasi dua hala dan juga proses komunikasi perundingan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya 275046 Muhammad Zahin bin Zainuddin. Pada hari ini saya ingin menerangkan tentang strategi komunikasi dan justifikasi untuk mengurangkan perbezaan budaya. Yang pertama ialah menggunakan strategi pembujukan. Strategi ini dilakukan memberikan keyakinan serta kepercayaan kepada orang lain.
Strategi pembujukan ini juga merupakan salah satu proses memberikan motivasi serta mengubah kepercayaan sikap seseorang yang dipujuk melalui komunikasi. Terdapat 4 strategi pembujukan yang digunakan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Dr. Nur Hisham. Inilah strategi pembujukan yang digunakan oleh beliau. Antaranya ialah menyampaikan berita baik dengan berikan peneganan pada ciri dan kelebihan yang ditawarkan. Yang kedua, menggunakan teknik perbandingan. Yang ketiga, mencari titik persamaan mengaitkan sesuatu kes itu. Dan yang keempat ialah membina kepercayaan dengan cara membangkitkan kelemahan sesuatu perkara yang ingin disampaikan. Strategi ini telah digunakan semasa pandemik COVID-19 yang mana beliau memperkenalkan vaksin dan menyarankan semua rakyat Malaysia untuk mengambil vaksin bagi mengawal penularan COVID-19. Seterusnya, memahami perbezaan bahasa budaya berdasarkan teori Hostede. Budaya adalah pengaturcaraan kolektif minda yang membezakan ahli-ahli satu kumpulan atau kategori orang daripada orang lain. Selain itu, melakukan penyelidikan dan perundingan dalam banyak bidang yang berkaitan perniagaan dan komunikasi antarabangsa bagi membentuk tradisi penyelidikan utama dalam psikologi silang budaya. Dan juga menjadi inspirasi kepada penyelidikan mengenai aspek budaya lain seperti kepercayaan sosial. Seterusnya itu mempunyai kemahiran komunikasi dan mendengar pendapat pihak lain atau pihak perunding. Kemahiran berkomunikasi atau pengetahuan yang tinggi dapat mencapai kata sepakat dan memperoleh kesepahaman antara satu dengan yang lain. Selain itu juga, komunikasi yang baik akan memberi banyak motivasi dan mampu membimbing antara satu sama lain, terutamanya dalam organisasi ataupun dalam satu kumpulan masyarakat lah. Seterusnya, mendengar dan menerima pandangan pihak lain adalah kemahiran komunikasi yang sangat penting, di mana ianya boleh melibatkan seseorang individu bekerjasama dengan yang lain. Selain itu juga, ianya juga memudahkan urusan untuk menambah baik perancangan dan penjadualan hasil keputusan perundingan dalam masa yang terdekat. Bagi kesimpulan untuk penugasan ini, iaitu kita perlu melengkapkan diri kita dengan ilmu komunikasi yang relevan dan dalam pelbagai situasi. Komunikasi merupakan tunjang utama untuk menyatu padukan semua pihak yang terlibat dalam perundingan tanpa mengira bangsa, agama dan negara. Seterusnya, kepentingan mahir dalam berkomunikasi adalah penting dimiliki seseorang dalam membuat atau berada dalam situasi sesebuah perundingan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.